Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setelah kita berehat semalam malam Jumaat, hari ini kita sambung lagi sesi bual bicara kita, anjuran media perpaduan Malaysia. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sekitar hampir dalam 2 minggu lagi kita akan berhadapan dengan penamaan calon pada 29 hari bulan Julai. Ada 2 minggu lagi untuk kita membuat persediaan bagi membariskan calon-calon pilihan untuk kesemua 245 kerusi DUN yang akan meliputi 6 buah negeri, 245, dan daripada anggaran penganalisa UMNO Barisan Nasional akan bertanding 100 lebih sikit daripada 245 kerusi. Jadi menarik untuk kita tinjau apakah kemungkinan yang akan berlaku, barisan-barisan calon yang akan dipamerkan nanti. Ini menarik minat banyak pihak untuk melihat apakah strategi yang akan dilakarkan oleh parti-parti politik yang akan bertanding. Kalau dalam pilihan raya umum ke-15 ada 3 buah parti gabungan besar, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bertempur dalam PRU tersebut. Tetapi pada kali ini akan menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 yang besar lah. Kalau yang kecil-kecil tu saya ingat kita tak ambil kira. Jadi antara PHBN dan juga Perikatan Nasional. Jadi semestinya pertandingan ini akan menarik minat ramai orang untuk melihat, kerana banyak desas-desus yang sedang berlega di social media dan di media-media utama tentang apakah kebarangkalian kemenangan parti-parti ini. Tapi apapun, kita melihat pengalaman yang lepas, kita akan nampak sedikit keyakinan setidak-tidaknya 7 hari sebelum kita membuang undi, baru kita akan nampak pattern sebenar siapa yang kemungkinan akan memenangi pilihan raya negeri pada 12 Ogos nanti. Baik, pada malam ini kita dibariskan dengan otai-otai yang tak perlu kita perkenalkan. Di sebelah kiri saya, Datuk Seri Muhammad bin Sabu, atau dengan lebih mesra dikenali sebagai Abang Mat. Apa khabar, Abang Mat? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya panggil dia Abang Mat supaya dia kekal nampak muda, muda remaja. Jadi tentu. Jadi kita ucap selamat datang kepada Abang Mat, Presiden Parti Amanah Negara dan juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia. Jadi terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami, Abang Mat. Dan di sebelah kiri Abang Mat ialah Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, pengerusi Felda, pengarah komunikasi strategik Barisan Nasional, antara orang yang akan mengepalai jentera pilihan raya. Jadi dan satu-satunya orang yang pernah berdebat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selain daripada bosku dulu. Inilah orang dia, saya ingat. Saya ingat masa ketika tu dia menyahut cabaran untuk berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Hari ini Datuk Seri Anwar jadi bos dia. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Kita doakanlah supaya Datuk Seri dan juga Abang Mat akan dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya untuk kita mengemudi pentadbiran negara kita yang penuh dengan ujian dan dugaan. Baik, Abang Mat, kita tengok pilihan raya semakin hampir, 2 minggu lagi akan ada penamaan calon. Jadi trend yang kita lihat sepanjang sebulan ni, kita lihat ialah seolah-olah pilihan raya negeri ni adalah hanya untuk memilih pemimpin-pemimpin politik tanpa mempedulikan apa yang rakyat boleh dapat daripada pilihan raya negeri ni. Jadi kita tengok pemimpin itu menonjol saja cari publicity murahan, macam-macam benda yang dihidangkan dalam media sosial. Komen Abang Mat? Ya, politik di Malaysia ini kebelakangan ini paling memuncak adalah soal 3R, iaitu soal agama, bangsa dan raja. 3R ini memainkan peranan terutama dalam pilihan raya yang lepas, di mana ancaman terhadap Melayu dan juga ancaman terhadap Islam itu yang diutarakan. Kedudukan
Islam terancam menjadi satu slogan utama yang dimainkan, dan ianya lebih hebat lagi apabila dituduh misalnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang yang menganut pahaman liberal, dan kalaulah dia menjadi Perdana Menteri, Islam ni akan terancam. Saya berterima kasih kepada orang Islam di Terengganu, Kelantan, Kedah, Selangor dan sebagainya, Perak, orang Islam. Oleh kerana mereka sayang kepada agama Islam, mereka nak mempertahankan Islam. Oleh itu, mereka memilih PAS, Bersatu dan PN, Perikatan Nasional, kerana Islam terancam. Itu menyebabkan saya lihat tokoh-tokoh yang utama yang kita tak fikir boleh kalah, boleh kecundang. Datuk Mahathir Khalid, Datuk Rahim Baling, Datuk Mahfuz Umar, Wan Aziza, Nurul Izzah, yang kalah di kubu kuat reformasi, iaitu Permata Ampau. Kerana orang-orang Melayu secara umumnya merasa bimbang bahawa Islam ini terancam, kedudukan Melayu terancam. Ditambah pula dengan syarahan dan tuduhan Putrajaya Lepas Perak, kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, kahwin lelaki dengan lelaki dan perempuan dengan perempuan diizinkan, LGBT. Disertai pula satu video daripada luar negara. Pengamal LGBT menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Banyak mana mereka bayar kita tak tahu. Itulah propaganda, dan orang Islam terperangkap dan termakan dengan hujah itu. Tetapi saya tubuh kerajaan lain, yang ni saya nak cakap dulu, setelah 8 bulan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, rakyat mula melihat, khasnya orang-orang Islam, tak ada pun diizinkan kahwin lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Apa terancamnya orang Islam? Peruntukan kepada agama Islam bukan kata dikurang, dipertingkatkan. Berlaku belanjawan baru-baru ini yang orang melihat dengan begitu jelas. Peruntukan pada agama, sekolah tahfiz, peruntukan kepada agensi atau badan-badan Islam meningkat. Kemudian tak ada pun yang ada sebelum itu mengatakan kalau Pakatan Harapan menang, wanita-wanita pelajar sekolah diizinkan semula, diminta pakai skirt semula. Ini dimain peranan oleh guru-guru yang dipengaruhi oleh kerajaan pada waktu itu. Balik begitu ibu bapa, jangan pangkah Pakatan Harapan. Karena nanti anak-anak Muslim perempuan disuruh pakai skirt semula. Sekarang dah 8 bulan, tak ada apa arahan itu. Jadi saya sebut di sini dalam bahasa umumnya lisanul hal. Perbuatan kerajaan perpaduan sekarang ini dapat menghakis tuduhan-tuduhan itu. Saya yakin selepas 8 bulan berlalu, bulan depan pilihan raya, sebahagian besar akan kembali menyokong kerajaan perpaduan kerana mereka ditipu oleh fatwa-fatwa yang tak berasas itu. Ini yang sedang berlaku, sebab itu kita tak perlu menyerang banyak mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh kerajaan perpaduan bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab tomahan 3R itu. Dan sekarang 3R. Siapa yang menghina gajah-gajah Melayu? Dan baru ni orang, kira-kira orang hebat lah, membuat report polis terhadap Menteri Besar Kedah. Karena dia sampai ke peringkat terlalu orang anggap dia tu hero. Dia memuji Sultan Kedah angkat tinggi ke langit. Karena mengangkat dia sebagai Menteri Besar. Dan dia kata ada raja lain yang melangkat Menteri Besar yang tak cukup inci. Itu. Jadi saya rasa dia telah melintasi red line, garisan merah itu. Jadi semua perbuatan ini menggamit umat Islam, khasnya orang Melayu, untuk kembali mengundi parti-parti dalam kerajaan perpaduan pada pilihan raya 12 hari bulan nanti, insyaAllah. Baik, terima kasih Abang Mat. Datuk, kalau Datuk datang daripada negeri Pantai Timur, daripada Terengganu, pernah menjadi kubu kuat kepada Barisan Nasional, tetapi
tewas akibat persepsi. Jadi perkara yang sama diulang dan diulang setiap kali pilihan raya, naratif yang sama. Tak ada naratif yang berbeza. Islam Melayu terancam dan tidak ada satu agenda pun yang boleh mengangkat martabat rakyat. Komen Datuk? Saya rasa kalau saya nak sambung, boleh saya sambung. Yang terakhir yang disebutkan oleh Datuk Seri Abang Mat tadi, akhir tanya, apa yang terancamnya sekarang ni? Apa yang terancamnya? Ada masjid ditutup ke, ada syiar Islam dihapuskan dan sebagainya. Ini tak ada. Dalam soal ini tak ada dan kita tak fikir akan ada. Saya rasakan bahawa kerajaan sekarang daripada awal lagi, apabila UMNO membuat keputusan untuk bersama, ini antara perkara yang menjadi asas kita dan kita berjuang. Saya baru-baru ni pun dilantik menjadi pengurusi Felda, kerana masih keyakinan yang saya rasakan bahawa keputusan yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri bahawa Felda ni adalah institusi Melayu yang perlu dijaga orang Melayu. Dan saya rasa terharu pada waktu tersebut dan sekarang juga bahawa tanggungjawabnya untuk mempertahankan kepentingan-kepentingan Melayu dalam institusi-institusi yang berkenaan. Jadi jangan bimbang dikatakan bahawa habis semua ni akan diberi pada orang lain. Tapi yang saya rasakan yang paling besar sekali yang patut kita tanya, ke manakah kita, rakyat kita nak pergi selepas ini? Keputusan PRU ke-15 sudah kita terima. Waktu itu tak ada siapa boleh tubuh kerajaan. Ke bawah Rudian di Pertuan Agong memberi pilihan. Nak bersama dengan menubuhkan sebuah kerajaan. Siapa yang cek kenyataan Agong itu? Ya. Ini Menteri Besar Kedah. Menteri Besar dia cakap. Yang kita tahu pada waktu itu tak boleh tubuh kerajaan. Kita nak tanya siapa nak berada dalam situasi tak boleh tubuh kerajaan. Tetapi kerajaan mesti ditubuhkan. Bayangkan kalau sampai sekarang tidak ada kerajaan. Kaki tangan tak boleh nak bayar gaji, isu Felda tak boleh diselesaikan, isu petani tak boleh diselesaikan, baja mereka siapa nak kendalikan dan sebagainya. Bayangkan keadaan itu berlaku. Jadi keputusannya kita mesti ada kerajaan. Tanya PH sanggup tak untuk adakan sebuah kerajaan yang dinamakan kerajaan perpaduan, unity government pada waktu itu? Sanggup. Tanya Barisan Nasional, sanggup. Yang satu lagi tak nak. Dia pilih untuk jadi pembangkang. Bila dia dah pilih untuk jadi pembangkang, biarkan dia jadi pembangkang sekarang ini. Tetapi sekarang ni kita nak tahu apa rakyat nak menjelang PRN, pilihan raya negeri yang akan diadakan pada masa yang terdekat. Apa akhirnya rakyat nak? Rakyat nak sebuah negara yang lebih stabil. Negara nak tengok sebuah negara yang terus berkecamuk, lintang pukang, huru-hara, keadaan yang tidak menentu. Saya rasa rakyat tak mahu macam tu. Sebab itu saya katakan, penting sekarang ini ialah kestabilan itu penting. Ya, kita sama-sama mengakui bahawa keputusan telah dibuat. Kerajaan yang stabil, yang orang boleh berunding dengan kita. Pelabur nak tarik pelabur, dia tahu ini ada kerajaannya. Dan lebih mudah lagi kalau pelabur datang, kalau pelabur nak buka kilang, negeri itu adalah negeri yang sama dengan kerajaan pusat. Kalau nak uruskan soal air, sama dengan orang yang sesuai dengan pusat. Kerajaan pusat dah selesai dah. Tetapi akan menjadi masalah kepada rakyat sekiranya ada perbezaan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Sebab itu kita katakan bahawa ini masanya rakyat buat keputusan supaya memudahkan kerja-kerja untuk menjaga kepentingan rakyat di masa depan. Jadi kalau Terengganu masih lagi dengan kerajaan lain, Kelantan dengan kerajaan lain, macam mana nak selesaikan? Banyak masalah. Air, kalau tanya apa kerajaan Terengganu buat sepanjang masa dia memerintah 5 tahun, ada benda baru tak yang dibuat? Yang ditunjukkan jambatan yang hebat tu, itu kerajaan dulu yang buat. Dia katakan, marilah datang Terengganu, ada Tasik Kenyir dan sebagainya. Itu kerajaan dulu yang usahakan. Tak ada apa yang dibuat. Sebab itulah kita katakan bahawa ini masa untuk menselarikan, menserasikan dan menselarikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri
dan peluang ini kita berikan pada rakyat semasa PRN yang akan datang. Baik, terima kasih Tok. Muhammad, kalau saya perhatikan trend di TikTok dan di social media sekarang ini, oleh kerana kita sudah pun menjawab dan menyerang mereka dengan naratif Islam Melayu terbela berbanding dengan Islam Melayu terancam. Jadi mereka sekarang main naratif baru, iaitu sebenarnya rakyat Malaysia ni ditipu oleh seorang Perdana Menteri yang suka menipu satu. Kemudian dia kata rakyat ni ditipu, undi lain dapat lain. Tapi apakah kita wajar meletakkan beban kesalahan kepada rakyat yang telah pun memberi undi kepada Perikatan Nasional, kepada Barisan Nasional, kepada PH sebegitu rupa. Jadi mereka memainkan seolah-olah keputusan rakyat itu adalah satu keputusan yang tidak bijak. Komen Muhammad? Sebelum itu saya nak masuk sikit sambungan daripada terbentuknya kerajaan ini. Kalau kita dengan ego masing-masing, saya ni memang geli nak terima BN ni. BN pula memang cukup geli nak terima DAP. Kan? Keadilan pula, pemimpin dia banyak jadi mangsa-mangsa masa kerajaan terdahulu. ISA lah, tangkapan dan sebagainya. Kalau dendam kesumat jadi pegangan kita, tak boleh bentuk kerajaan. Kalau tak dapat bentuk kerajaan dengan cepat, apa jadi? Saya ambil contoh Lebanon. Sampai sekarang dah hampir 8 bulan, Presiden tak dapat lagi dicari. 12 kali dah bawa ke Parlimen. Bila Michael Aoun itu bersara, tak dapat ganti lagi sekarang. Sebab setiap parti itu berkeras nak orang yang menyokong mereka. Lebanon, tengoklah rakyat keluar demonstrasi macam kata Dr. Sri tadilah. Bakar bank, bakar money changer, bakar restoran. Lebanon hampir lumpuh. Bagaimana rakyat dia hidup sekarang? Mereka yang bekerja di luar hantar duit kepada keluarga. Itu sengsaranya Lebanon sekarang. Iraq, berapa bulan tak dapat lantik Perdana Menteri. Jadi kacau bilau. Sekarang dia dapat dah keamanan kerana Perdana Menteri dapat dah dibentuk. Kita negara multiracial. Bangsa utama Melayu, ramainya Cina, kaum India dan kaum. Kalau sebulan dua tak dapat bentuk kerajaan, bayangkan apa nak jadi Malaysia. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, masuklah Datuk Seri Zahid Hamidi, dan kita semua berkepala dingin. Kita lupakan segala bentuk apa yang kita pernah berselisih faham dulu, demi nak selamatkan negara. Kalau tak dapat bentuk dalam masa 2-3 bulan, memang lihatlah apa yang berlaku. Macam di Lebanon itu hanya berbeza mazhab dan agama, Kristian dan sebagainya. Kita di sini kaum, agama dan sebagainya. Baik itu langkah yang Datuk Seri Anwar Ibrahim ambil itu, bagi saya langkah yang cukup bijak. Dan inilah bentuk kerajaan perpaduan. Orang kata ni kita ni kahwin paksa, kahwin apa pun kita kahwin. Janji kahwin. Janji kahwin. Yang pentingnya kadang-kadang kahwin yang direstui oleh ibu bapa, iaitu raja ni, mendapat berkat. Walaupun kita duduk di Kampung Baru, Kuala Lumpur, perempuan dijodohkan daripada Gua Musang. Kita kan, malam pertama baru kenalan. Boleh tahan lama. Belaga kaki pun kita, sorry. Nak kenal. Tapi, bila dia kenal aja, tiap-tiap tahun beranak seorang. Sampai 10 tahun 10 orang. Hak yang kahwin suka sama suka ni, ada setengah tu kita tengoklah. Bukan semua artis, orang dua lah. Belanja 200,000. Masa bersanding tu 6 salinan. Ada pula batal, upacara batal yang sembahyang semua. Setahun berpisah. Sebab itu kita yang dijodohkan oleh orang tua-tua ni, insya-Allah bawa berkat. Itu. Soal mereka nak tuduh kita yang ditanya tadi itu, memanglah itu perkara biasalah. Sebab sekarang mereka tahu tuduhan mereka yang utama sekali Islam terancam itu dapat kita jawab dengan perbuatan. Misalnya kalau kita lihat bagi Pulau Pinang, Mufti Pulau Pinang sendiri jawab. Apa yang berlaku kerosakan di Pulau Pinang di bawah DAP yang jadi Ketua Menteri? Berapa sekolah agama ditutup? Masjid lain tak boleh azan. Peruntukan kepada agama bertambah setiap tahun. Berlipat ganda daripada kerajaan sebelum itu. Artinya tuduhan-tuduhan itu semakin reda. Akhirnya mereka nak cuba timbulkan balik. Misalnya baru himpunan selawat di Kedah.
Doa terakhir itu. Selawat bagus, himpunan itu kita pun selawat setiap hari. Sebab satu selawat digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Himpunan selawat bagus. Doa terakhir itu, janganlah kedah jatuh kepada golongan yang musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Kemudian bila polis panggil dia, dia kata musuh. Saya tak maksud parti lain, saya maksud Yahudi dan Nasara. Sedangkan yang nak bertanding pilihan raya tu kami. Jadi kau kilah kau mana pun nampak mereka terperangkap benda-benda seperti itu. So, we move on. Saya yakin orang Islam dan orang Melayu khasnya sedang kembali kepada kita. Dan kita akan capai kemenangan yang handsome dalam pilihan raya 12 hari bulan nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Saya nak tanya sikit, Abang Mat. Tadi saya tengok dalam portal ada dilaporkan seorang pemimpin kanan bersatu mengatakan bahawa kajian perpaduan ini hanyalah optik saja perpaduan. Tapi yang sebenarnya berlaku sudah ada keretakan di dalam kerajaan perpaduan itu sesama sendiri. Kami seronok duduk sebelah ada karen. Itu nak tanya Abang Mat. Abang Mat duduk meeting hari-hari. Laki bini siang bertengkar. Malam ni orang kata apa? Lepas isyak sikit ada ni dah duduk tengah. Mak boleh sembahyang. Tapi siang tu pompa bertengkar ni biasalah. Abang Mat ni buat analogi ni memang kelas lah. Perbezaan pandangan ini biasalah berlaku. Mana boleh sama parti pun kalau kita mesyuarat 4 jam tak selesai. Ini berlainan parti, tapi kita jaga kalau terbercerai kita apa nak jadi pada negara. Itu lebih penting daripada kita menegakkan keyakinan masing-masing. Kita tahulah semua ni saya tak nampak saya dengan Sabri Cik, walaupun dulu kami sama 46, dia pergi UMNO, tapi kami tak jumpa, sembang tegur, tak ada masalah. DAP dengan UMNO ni. UMNO? Itu paling susah sekali, tapi sekarang boleh duduk bersama. Kenapa? Kalau bercerai dah jadi apa nak jadi pada negara. Jadi kepentingan negara, kepentingan rakyat diutamakan. Itu yang paling penting. Okey, Datuk. Saya boleh sambung lah sebelum cerita lain ni. Bila dah Abang Mat cerita pasal kahwin tadi. Kadang-kadang kita kena berhati-hati kalau ada parti ataupun orang ni dia suka petang. Kahwin, cerai. Kahwin, cerai. Kahwin, cerai. Lepas tu bila dia kahwin, itulah yang hebat. Dulu dia lah yang menikah dengan DAP tu. DAP paling bagus sekali. Sokonglah DAP. Suruh dia punya wanita dia, suruh dia punya pemuda dia angkat bendera DAP. Bila dia bercerai, DAP tak guna ni. Dia cerita pasal keburukan pasal DAP komunis, DAP apa. Dia baik dengan BN dulu, BN, lepas tu BN paling tak guna. Dulu dia kata orang ni yang menyebabkan Memali misalnya. Inilah orang yang menjadi punca bunuh orang dekat Memali. Sekarang dia peluk orang yang sama. Jadi Dr. Azizan, sebenarnya rakyat perlu diingatkan. Kalau orang tu yang ada rekod mudah kahwin, mudah cerai, mudah kahwin, mudah cerai, dan bila dia bercerai dia burukkan bekas pasangan, itu orang yang tak betul. Itu yang tak kena. Kahwin dia tu kerana nafsu semata-mata. Jadi kahwin yang diatok ni kadang-kadang memanglah malu-malu tak kenal. Bila dah kenal maka tak kenal maka tak cinta. Dah kenal bercinta-cinta. Jadi kita rasakan bahawa ini adalah suatu perkara yang perlu rakyat berhati-hati. Tetapi yang paling penting, kita jangan cerita yang lepas lah. Kenapa dia berkahwin, kahwin dan macam mana. Kita move forward, move on untuk melihat apa yang rakyat mahu. Orang muda nakkan pekerjaan. Orang biasa nakkan keamanan. Orang lain nak tengokkan keadaan yang lebih sejahtera. Kita tahu sekarang ada masalah. Masalah ringgit kita jatuh, masalah harga barang kita akui. Tetapi dengan keadaan yang tak menentu, negeri ni parti lain, negeri tu hari-hari berkecamuk, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Kita katakan paling penting sekarang ini mewujudkan sebuah kerajaan yang stabil, dan lebih penting lagi kerajaan yang selari antara persekutuan dan kerajaan pusat. Kerajaan negeri, kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Kelantan 33 tahun tak selesai soal air dia. Tak apa.
Air merah asalkan Islam. Asal Islam ya. Dulu dia kata ini kerajaan pusat, pernah dia jadi menteri air pun. Pernah jadi menteri air. Patut dah selesai lah. Hudud. Dia cerita dulu pam hudud. Dah jadi, pernah jadi menteri undang-undang, pernah jadi menteri agama. Tak buat pun. Pada waktu mereka berkuasa. Jadi bila hilang kuasa, segalanya tak betul. Jadi ini sebenarnya, saya dulu selalu cakap, kadang-kadang Tuhan diberikan seseorang itu peluang. Ya. Peluang. Kami BN ada pernah bagi peluang. Kita tunjukkan track record. Kita boleh cerita track record yang kita ada. Ada kelemahan, track record kita ada. Tapi ada orang yang pernah berkata, bagi kami 5 hari kami boleh selesaikan segala-galanya. Dari segi hududnya, dari segi airnya, dari segi masalah rakyatnya, dari segi harga barang, dia kata selesaikan. Kita pernah tengok. Waktu hampa, waktu kamu, waktu anda berkuasa, apa yang kamu buat? Sebab itu saya rasakan ini peluang untuk kita telah tengok rekod mereka dan kita banner track record baru untuk rakyat. Okey. Saya nak tanya apa ni Abang Mat. Kalau kita tengok kempen yang mereka mulakan 2-3 minggu yang lepas, dan kita yakin akan datang pun mereka akan menyanyi lagu yang sama, iaitu mereka tak pernah bercerita tentang macam mana nak, macam tadi Dato' Penis Safici cakap, kita nak bawa negara kita pergi mana. Yang itu tak ada langsung disentuh. Yang disentuh ialah perkara-perkara yang menjadi populis. Sentuh pasar raja, kita dah bagi warning, kerajaan bagi amaran jangan sentuh pasar raja. Dia heret juga cerita pasar raja. Apa juga yang ditegah, itulah yang dibawa, khususnya orang Kedah lah, Yang Berhormat Menteri Besar Kedah. Jadi sampai ada yang mengatakan bahawa rakyat Kedah ni dia okey ke terima satu pemimpin yang lolak macam tu? Adakah it is acceptable sesuai dengan budaya atau macam, saya tak tahu sebab kami bukan daripada Kedah. Minta Abang Mat jawab. Ya, kita bila memerintah ni kita kena ada hala tuju dan matlamat. Misalnya saya ambil sekarang ni, dunia bercakap soal food security. Masalah keselamatan makanan ni jadi tajuk dunia. Daripada United Nations sampai ke bawah. Inflasi berlaku di mana-mana. Di UK sekarang inflasi 11%. Di Jerman lebih kurang 7%. Kita di Malaysia tentulah kalau berlaku inflasi di negara lain akan tempias kepada negara kita. Misalnya sekarang, India nak mengurangkan ekspor berasnya. Vietnam pun dengan kata begitu. Malaysia berasnya hanya baru di sekitar 70%. Kita perlu import lebih 30% lagi. Langkah bisa kita ambil daripada sekarang. Inilah yang Perdana Menteri kita yang juga pengurusi hal food security ini. Dia, Perdana Menteri jumpa saya, tak tanya lain lah. Beras macam mana? Telur macam mana? Ayam macam mana? Dia concern hal itu. Dan besok, hari Isnin, di Mada, Perdana Menteri akan lancarkan sendiri satu projek besar yang memakan belanja lebih 3 bilion. Kita tak kira negeri itu negeri Kedah, negeri pembangkang apa itu, orang Melayu, orang Islam dan rakyat Malaysia. Iaitu satu projek untuk kita jadikan 5 kali padi dalam masa 2 tahun. Oh, tanam 5 kali? 5 kali 2 tahun. Sistem pengairannya naklah lengkap. Dan di kerajaan dan juga swasta akan belanja lebih kurang 3 bilion. Kenapa dibuat di negeri Kedah tu negeri pembangkang? Bukan soal bangkang, bukan soal mana. Itu adalah jelapang padi kita. Mesti kita tingkatkan hasilnya. Dan kita harap dalam masa jangka beberapa tahun lagi kita akan sampai SSL, self-sufficient lah, untuk padi dan beras kita. Dan sekarang kita sedang berusaha. Saya sendiri pergi beberapa tempat tengok padi ni. Saya tengok padi yang terbaik dalam di Skincan. Jadi saya bawa teknologi Skincan, ala Skincan ke negeri lain. Ke Perlis, bawa ke Terengganu, bawa ke Pahang, supaya tanam ala Skincan, penjagaan cara Skincan itu boleh mendatangkan hasil yang tinggi. Di Skincan itu average mereka dapat sampai 10 tan 1 hektar. Sedangkan di Mada dan Kedah masih di sekitar 5-6 tan. Kita mesti berusaha ke arah itu. Artinya kerajaan mesti ada hala tuju.
Memang ayam dan telur kita tahu daripada pandemik dan sebagainya ada masalah, dan sekarang kita dah mula atasi. Dan kita tahu hal beras ini kita akan hadapi masalah kerana bila negara pengimport mula kontrol ekspor mereka, dan mungkin harga beras import akan naik. Tapi beras tempatan tetap kekal dengan RM2.60. Ini perancangan kerajaan jangka pendek dan jangka panjang. Baik saya juga bila jadi di pertanian, di bulan yang pertama, saya tengok warta berita Cina, CGTN. Itu berita Cina lah. Bagaimana usahakan padi dalam air masin. Saya pun berucap di Kementerian Pertanian, saya kata kita akan usahakan padi dalam air masin. Salt water, paddy in salt water. Dan sekarang ni pakar-pakar Cina dah datang dan sedang berunding dengan Mardi untuk kita usahakan padi raya masin. Dia ada kawasan yang banyak di Rompin, di sebelah tepi laut, tanah terbiar, boleh diusahakan. Jadi ini kita kena fikir, kita janakan merancang masa depan negara, bukan kita turut diam. Taklah macam orang kata, beri kami 5 hari je boleh selesai ya. Hudud. Itu. Sekarang cakap balik soal 355. Masa duk jadi menteri tak cakap hal itu. Jadi kita usah. Jadi memanglah satu kejayaan itu ada yang capai segera, ada yang kita jangka panjang. Saya juga misalnya saya melawat kalau peternak kambing, peternak lembu, kerbau. Saya tak tanya pun kamu ni parti apa. Kalau dia pergi Kelantan di Bacuk, contohlah, atau di Marang Terengganu, saya tanya kamu pelihara berapa ekor? Dia kata 10 ekor. Boleh tak pelihara 100 ekor? Dia kata mana nak cukup modal kita apa semua. Ini kita minta Agrobank berbincang. Orang yang telah mengusahakan itu. Supaya mereka kembangkan lagi ternakan mereka itu. Sebab kita masalah daging ini kita baru di sekitar 20-25% baru. Kita nak capai ke 70-80%, mengambil masa. Tapi sedang kita usahakan secara gigih. Ini planning. Dan juga dalam food security ini, sekarang ni 4-5 kementerian bersama. Kementerian Ekonomi, Kementerian Komoditi. Kemarin saya bersama dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu melihat MOU antara Mardi dan Kejora. Sebab Kejora juga akan transform tanah-tanah mereka itu untuk menghasilkan makanan. Inilah kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dalam mesyuarat kabinet yang pertama. Apa dia arahkan kami? Bukan titahlah, arah. Tahun ini kita nak hapuskan miskin Tegah. Kita kata macam mana ni? Miskin Tegah 1,000 orang lebih. Boleh tak boleh kita cuba. Miskin Tegah ni yang ramai sekali Bumiputra, nombor 2 India. Artinya bila nak hapuskan miskin Tegah itu, noktahkan miskin Tegah, katanya Perdana Menteri kita ini amat menitik beratkan soal Melayu dan Bumiputra. Sebab yang miskin kebanyakan, miskin Tegah ni orang Melayu dan Bumiputra. Capai boleh atau tak boleh? Buat dulu. Ini Perdana Menteri itu Sri Anwar Ibrahim kita. Jadi kalaulah mereka kata kita tak ada perancangan dan sebagainya, itu memang boleh cakap je lah. Tapi saya yakin rakyat melihat apa yang dilakukan dan perkembangan mutakhir yang berlaku ini. Baik Tok, kita cerita pasal ada kaitan antara keterjaminan makanan dengan kos sara hidup ni kerana yang digembar-gemburkan sekarang, termasuk minggu lepas dan minggu ni yang kita tengok media-media utama pun memainkan naratif kalau dulu belanja RM200 sebulan cukup, tapi sekarang ni RM500 tak cukup. Semua itu dimainkan secara serentak oleh media utama. Nampak macam ada media buy dekat situ. Macam seolah-olah ada concerted effort nak memburuk-burukkan kerajaan melalui kos sara hidup ni. Tadi Abang Mat dah cerita pasal apa yang sedikit yang kementerian buat. Tetapi Datuk sebagai menteri, bekas menteri pertanian dulu, apa yang Datuk boleh katakan mengenai perkara ni? Saya tak mahu berada dalam situasi denial. Kita mesti mengakui ada beberapa perkara yang menjadi kegusaran rakyat. Wang yang ada tidak mampu untuk membeli banyak perkara yang selalu kita nikmati sebelum ini. Dan kalau kita lihat istilah ataupun penakrifan food security ataupun keterjaminan makanan itu sendiri mudah. Dia kata apakah makanan itu mampu
soal mampu dimiliki, dan yang keduanya apakah makanan tu ada. Ya. Ada benda yang mungkin mampu tapi tak ada, ataupun mungkin ada dekat KL tapi tak ada dekat Kapit, tak ada dekat tempat lain. Itu semua perkara-perkara yang dilihat secara menyeluruh tentang soal apa yang dimasukkan sebagai food security. Saya ada pandangan-pandangan lain ya, yang dikaitkan dengan food security ini, bukan sahaja tentang kemampuan kita dalam menghasilkan makanan. Kalau tengok dalam ranking food security dunia, Singapura tu dilihat lebih tinggi daripada kita. Tapi kita lebih tinggi daripada Thailand. Ya. Sedangkan Thailand dari segi berasnya bukan saja 100%, dia boleh ada surplus sampai 9 juta tan sebagainya. Dia ada kelebihan ya, dia boleh ekspor dan sebagainya. Jadi artinya food security itu bukan bermakna dia cukup atau tidak ya, tetapi mampu tak rakyat dia. Sebab masih ada lagi rakyat di negeri Thai itu sendiri, di negara Thai sendiri yang tak mampu berasnya. Macam di Kedah sendiri, orang kata Kedah jelapan padi. Tapi ada orang belah baling, belah apa sebagainya. Kalau kita bagi beras, itulah perkara yang mereka sangat kendaki. Jadi soalnya ialah keseluruhannya apakah rakyat mampu. Sebab itu perkara-perkara yang menjadi concern kerajaan. Sepatutnya siapa-siapa jadi kerajaan, kemampuan itu penting. Dan kemampuan itu mesti dikaitkan dengan beberapa perkara. Misalnya, kita juga bimbang, saya bercakap tadi dalam mesyuarat apa sebagainya, bimbang tentang ringgit kita yang melemah. Ringgit kita yang melemah. Ringgit melemah ni bukan kata kita nak ringgit itu melemah. Misalnya, inflasi yang berlaku di Amerika, satu ketika dahulu, menyebabkan Federal Reserve ataupun macam bank negara dia orang lah membuat keputusan untuk menaikkan kadar bunga OPR mereka. Jadi semua duit daripada luar pergi ke sana. Semua duit pergi ke sana sebab kadar bunga mereka tinggi. Jadi yang pelabur-pelabur yang duk main saham kita akhirnya keluarkan duit pergi ke sana. Bila duit mereka pergi sana, mereka jual ringgit. Sebab pasaran saham kita berasaskan ringgit. Mereka jual ringgit, jadi ringgit jatuh. Bila ringgit jatuh, kita nak ternak ayam, jago makanan ayam tu beli dalam dolar, lebih mahal. Soyabin yang nak buat jagung campur soyabin untuk buat dedak itu akan jadi mahal. Baja untuk kita tanam padi sebagainya jadi mahal. Baja untuk kelapa sawit jadi mahal. Semua jadi mahal. Dia berganda-ganda akibatnya. Sebab itu, kerajaan yang baik itu melihat untuk menyeimbangi tentang kedudukan mata wang kita itu penting. Jadi sebab itu ada dua perkara yang perlu lihat. Kalau duit keluar, orang dijual stok market kita, sebab saya diberitahu, mungkin tak berapa tepat ini, 3 poin stok market tu jatuh, 2 bilion keluar. Itu besar. Nak menyeimbangnya, kita kena ekspor. Tadi masa borak ke, ekspor kena banyak. Supaya ekspor itu duit datang balik. Pelancong datang, duit datang balik. Soal orang menggunakan perkhidmatan kita yang lain, hotel kita, keuangan kita, duit datang balik. Semua ini, pelabur datang, itu duit datang balik. Semua ini memerlukan satu asas yang penting. Saya ulang lagi, saya katakan memerlukan negara yang stabil. Negara yang stabil. Saya minta maaf lah, ya. Ini dah berlaku, negara kita. 5 tahun, 5 Perdana Menteri. Daripada zaman Datuk Najib, lepas itu Tun Mahathir, lepas tu Tan Sri Mahyudin, lepas tu Datuk Sri Ismail Sabri, lepas tu Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dah masa 5 tahun. 2018, 2023, 5 tahun, 5 Perdana Menteri. Selalu saya cakap, setiap kali Perdana Menteri, siapa jadi Perdana Menteri, dia kena menghadap negara yang paling penting, Indonesia. Pak Jokowi. Tahun depan Pak Jokowi terima Perdana Menteri Malaysia baru pula. Tahun depan sekali ada Perdana Menteri Malaysia baru pula. Saya sendiri boleh bayangkan. Ada lagi orang baru. Maknanya tidak ada orang mengambil serius tentang Malaysia ini kalau berubah lagi. Bagaimana dengan Thailand pandang kita, Amerika pandang kita, China pandang kita,
Filipin pandang kita, Australia pandang kita, mereka tak menganggap Malaysia bukan sebuah negara yang serius dalam soal ini. Pelabur takkan datang. Tetapi ciri-ciri kestabilan itu orang menjangkakan akan berlaku. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa pun berlaku pada kerajaan negeri, insya-Allah untuk kerajaan pusat ada. Cuma kita kata pelabur nak datang, senang kita berkira kalau sama. Hari ni misalnya Elon Musk. Sebut nama Elon Musk sekarang ni, dia lebih besar daripada nama presiden-presiden kebanyakan. Atas si George Soros pun. Lebih besar nama dia. Dia telefon, dia bercakap nak bawa Tesla datang ke Malaysia. Nak buka ibu pejabat dia. Dengar saja bulan lepas, ya. Dia dah mula buka pejabat nak ambil orang kerja 6,000. Saya tak tahu 3,000 ke 4,000, 5,000 ke, beratur nak kerja. Dia bercakap tentang masa depan kereta elektrik. Dia bercakap tentang Starlink, menyediakan perkhidmatan internet yang murah untuk rakyat. Tentang soal space dan sebagainya. Ini memberi harapan baru pada orang muda dalam negara kita. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita kata keyakinan sudah mula datang. Kalau tidak, Elon Musk tak telefon pada menteri. Dia kata dia nak datang pula dalam negara kita. Bukan telefon, tadi video call, ya. Hari ni. Dulu kita kata dengan Indonesia saja, dengan Malaysia. Artinya keyakinan. Sebab itu, saudara pengurusi, keyakinan ini jangan kita musnahkan. Keyakinan ini akan membina balik mata wang kita, membina balik soal keupayaan kita untuk membeli, keupayaan kita untuk menstabilkan keadaan, dan jangan membuat sesuatu yang menggugat kestabilan ini. Ini yang saya rasakan paling penting untuk kita berfikir menjelang PRN ini. Baik, Datuk, apa ni memberi pencerahan yang amat baik tentang hasil apabila kestabilan itu dapat dibentuk, dan kita nak menuju kepada pemulihan itu akan lebih cepat dan akan lebih yakin para pelabur. Baik, Pak Ahmad, kalau kita tengok pula hari ini dengan kempen pilihan raya ni, dengan Change for Selangor, negeri yang tak berapa nak bijak mengurus, tiba-tiba nak datang ke Selangor, nak ajar negeri Selangor yang 25.5% KDNK menyumbang kepada KDNK negara. Jadi ini berlaku. Mereka nak datang ke Selangor, mereka nak ajar macam mana nak mentadbir Selangor. Sedangkan kita tahu apa yang berlaku di Kelantan dan juga Terengganu. Baik, dalam masa yang sama, dalam keadaan kita nak menuju ke arah pemulihan, mereka hanya berminat kepada satu benda je, iaitu menjatuhkan kerajaan. Mereka nak menguasai seberapa banyak negeri dalam pilihan raya negeri, dan dengan tujuan Ogos nanti mereka akan menggegar Putrajaya, akan berlaku perubahan kerajaan. Itu saja yang naratif yang dibawa kepada pengundi-pengundi di 6 negeri. Dan apakah kalau mereka menang 6-6 ini, kerajaan boleh ditukar? Tolonglah, yang berlalu tu jangan ulang. Nak tukar kerajaan melalui pilihan raya. Saya mengalami pengalaman yang pahit. Misalnya bila saya jadi Menteri Pertahanan, kita usahakan buat define white paper. Kita pergi pemain industri, tentera, daripada luar negara, kita ambil pandangan, para pensyarah, akhirnya siap define white paper. Siap define white paper, kita cuba nak implementkan. Saya pergi mesyuarat Menteri Pertahanan di Vietnam. Sampai balik, kerajaan jatuh. Tak ada kerajaan dah. Tak ada kerajaan dah. Esok ni saya tengok, apa ni hak duk escort aku tak main ni. Rupanya Tun dah nak letak jawatan. Lepas tu berlaku pertukaran pula, naik Mahyudin Yassin. Lepas tu naik pula Mai Sabri. Lepas Mai Sabri, ada lagi mari jumpa saya. Nak tukar pula Mai Sabri. Ada lagi masa tu? Ada. Dia kata kalau Bang Mat setuju jadi. Bila kita tahu bila satu Perdana Menteri naik, yang pertama dia nak susun kabinet. Setiap menteri kabinet tu dia adalah setiausaha politik dia, pegawai akhbar dia, setiausaha sulit dia. Tak ada nak susun, tak ada nak berjalan.
tukar Perdana Menteri pula. Sekarang misalnya dah dekat 8 bulan, ada kami pelantikan yang tak penuh lagi. Tiba-tiba bulan 8 ni kata tukar kerajaan. Siapa mau mari melabur negeri macam ni? Tapi kali ni yakinlah, kita jangan ulang nak tukar kerajaan, berkempen. Habis sampai 4 tahun akan datang. Biar rakyat pilih bila akan datang. Nak pilih kerajaan perpaduan pun tak apa. Nak tolak Perikatan Nasional pun tak apa. 4 tahun lagi. Sama lah tu. Nak tolak, rakyat boleh pilih nak tolak Perikatan Nasional atau nak pilih kerajaan perpaduan. Itu hak mereka. Tapi kali ini saya yakin dan jamin pilihan ini, kerajaan ini akan berlangsung kerana mesyuarat yang berlangsung 3 malam lepas di sini. Di sinilah Sekretariat Kerajaan Perpaduan. Kerajaan Perpaduan di mana Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sarawak Premier dan Ketua Menteri Sabah, parti-parti di sana mengatakan apa keputusan di 6 negeri ini, kami tetap mendukung Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Artinya kerajaan perpaduan ini kekal. Oleh itu mereka yang nak berangan lepas bulan 8 ni nak tukar kerajaan, kali ini takkan berlaku lah, insyaAllah. Saya kata tadi, apapun buat kerja betul-betul, lawan kita dulu. Kita terima keputusan pilihan raya. Bila saya ceramah di Kedah tu, masa tu sengit Kedah. Ramainya orang. Ustaz Hadi ke, Tok Buni Aziz, kami tu sengit Kedah. Mari pilihan raya, kami kalah. Misalnya lepas peristiwa Mamali. Kami biasa ceramah di Jerai Kedah itu. Orang terakhir keluar daripada tempat ceramah itu sampai pukul 3 pagi. Ramainya. Kopiah putih. Datang pilihan tahun tu kami menang 1 ya. Dalam Jepang. Dan Kedah kita menang 3. 86. Kita terima keputusan. Begitu juga bila kita menang tahun 2018. BN merintah lama. Tapi bila dia buat tak cukup kursi, dia terima keputusan. Inilah demokrasi. Ini kita tak cukup kursi pun cari bagi cukup. Nak ambil kerajaan cara syariat termuh. Kita kata jangan ulanglah benda itu. Sebab itu kali ini insya-Allah sama ada PN kalah pada 12 bulan nanti ataupun kerajaan perpaduan menang, kerajaan akan bertukar. Karena cukup sokongan daripada rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak. Itu saya yakin hal ini kali ini. Tunggu 4 tahun akan datang, berebutlah kita. Mereka kalah pun tak apa, kita menang pun tak apa. Dia orang lama ni, dia punya mantik hujah dia hebat. Baik, sebelum saya tanya pada Datuk Sabri Cik, saya nak tanya Abang Mat lah. Abang Mat dah banyak merata pergi bagi ceramah dan berjumpa dengan pengundi-pengundi. Sedangkan di sebelah Perikatan Nasional, mereka begitu mempunyai keyakinan yang amat luar biasa bahawa mereka boleh bagi 45-0 di Kelantan, boleh sapu bersih di Terengganu, mereka boleh sapu bersih di Kedah. Agak-agak Abang Mat lah, apakah keyakinan yang disandarkan oleh mereka sehingga mereka mendabik dada mengatakan kali ini mereka akan menang besar berbanding PRU15? Mereka siapa yang nak bertanding memang begitu. Kami setiap kali pilihan raya dulu pun kami kata BN akan kalah. Itu dah normal. Tapi kita berterima kasih lah pada PAS. Saya terima kasih. Saya duduk 37 tahun dalam PAS dan paling tinggi jawatan timbalan presiden lah. Anything happen to presiden, saya jadi presiden PAS. Hebat lah. Hebat. Sahiful. Jadi dia doktrin kepada kita. UMNO BN tu KP. Dan saya berpegang dengan pahaman itu. Sorry lah Datuk Lokman. Sebab yang doktrin kami ini bukan sebarang orang, ulama. Kan, sesembelihan UMNO, Tok Kaldi UMNO kita elak lah. Kalau saya pergi Terengganu, saya semayang 2 masjid je. Rusila dengan Batu Nam. Karena apa? Karena didoktrinkan semayang belakang. Ustaz Wajidin. Belakang apa ni, UMNO ni. Tak sah. Kemudian satu ketika mereka bersama dengan UMNO buat muafakat nasional. Ini anugerah Allah. Berubah dah. Patut berubah. Jadi sebenarnya yang selamat sekarang UMNO. Jadi mereka tak kapal lagi. Anugerah Allah. Macam tadilah kata ke DAP ni. Kemudian berbaik dengan DAP pula dia kempen untuk menangkan calon DAP di Teluk Intan. Masa bersama. Wajib sokong. Datang pula pilihan raya di Tanjung Piai.
Mereka berbaik pula dengan MCA. Mari kita pergi ke Dumai. Pergi ke Dumai dengan kereta. Keluar mengundi beramai-ramai. MCA kawan kita. Jadi, ahli-ahli PAH dan para penyokong, jangan takut nak mengundi parti mana. Fatwa akan berubah setiap kali pusing. Kawan dengan siapa? Kalau dia berkawan dengan masa kita dulu dengan 46 dan sebagainya, Ahzab UMNO Barisan Nasional. Sekarang dia berkawan pula dengan Bersatu dan Semangat, kita pula Ahzab. Jadi fatwa itu berubah. Jadi saya ingat ahli PAH dan para penyokong pun sedang memerhati. Mereka ni manusia yang berfikir. Saya yakin tambah rakyat Kelantan ni, istilah otaknya beri. Beri ni dia otaknya bergerak. Dia tengok sekarang, sebab itu kita nampak masuk di Terengganu dan Kelantan, wave perubahan itu sedang berlaku. InsyaAllah mereka pertimbangkan bahawa fatwa-fatwa Tok Guru atau ulama mereka itu fatwa yang bersifat sementara. Kalau akidah dia tak boleh ubah. Sembahyang 5 waktu. Kita duduk di Kanada kan, New Zealand kan, Malaysia kan 5 waktu. Haji tetap di Mekah. Baitullah Mekah. Umrah di Mekah. Tak boleh pergi umrah di New Zealand. Melancong boleh lah. Tapi fatwa pemimpin PAH ni, dia berubah ikut musim. So para pendengar pada malam ini, ahli PAH dan menyokong adik-adik saya, pertimbangkanlah fatwa-fatwa itu supaya menyokong kita pada pilihan akan datang. InsyaAllah kita nak cuba membawa kestabilan dan kemakmuran. Baik, dalam keadaan itu, Datuk, apakah ahli-ahli UMNO yang sekarang ini kita dengar-dengar ada yang kecewa dengan nasib yang menimpa Datuk Seri Najib, dan ada juga yang mengambil kesempatan kata kalau nak bebaskan Datuk Najib maka kita undilah Perikatan Nasional. Banyak idea-idea gila yang sedang melanda di negara kita sekarang. Komen, Datuk? Ini kadang-kadangnya cara mengelirukan orang macam-macam cara. Macam soalan tadilah. Macam soalan tadi, macam kata siapa nak kaya sini? Dia kata semua nak kaya. Balik saya dekat kereta saya ada sekaya, boleh makan dengan roti. Kaya juga. Jadi orang memutarbelikkan keadaan ini macam-macam. Saya percaya dalam soal Datuk Seri Najib, kami yang sayang pada beliau masih mengharapkan ada sesuatu yang membolehkan beliau untuk menikmati kebebasan dan mengharapkan supaya keadilan dapat dicapai oleh beliau. Tetapi dalam soal ini kita tidak boleh menjadikan ini alasan untuk tidak bersama dengan parti yang dihayati oleh Datuk Seri Najib. Dalam soal ini Datuk Seri Najib masih bersama dengan Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional ialah parti yang bersama dengan Kerajaan Perpaduan pada hari ini. Jadi memilih PAS, memilih Bersatu misalnya, atau Perikatan Nasional, bukan pilihan yang baik. Dan membenarkan mereka untuk terus memerintah negara ini bukan satu keputusan yang baik bagi mereka yang sayang pada Datuk Seri Najib. Jadi kalau saya ceritakan pada hari ini, panjang cerita lah. Kita kata kenapa dulu lagi pilihan raya dibuat waktu Datuk Seri Najib kena tangkap, kena penjara dulu dan sebagainya. Ini cerita lama. Kita bercakap tentang masa depan. Masa depan ialah masa depan kita bersama. Masa depan anak-anak. Anak-anak nak apa? Pekerjaan. Anak-anak suasana yang lebih baik. Anak-anak nakkan kesejahteraan. Anak-anak nakkan keamanan dan kedamaian. Dan ini adalah kemahuan rakyat dan masa depan negara. Dan bagi kita, masa untuk berbalah, masa untuk mencari sesuatu yang boleh dipertikaikan tentang soal kestabilan bagi negara kita, biar kita letakkan ke tepi. Macam Abang Mat kata, kali ini pilihan kita nak bagi, sama ada nak bagi Kerajaan Perpaduan merentah, bagi. Kalau tidak, kita bagi PN kalah. Dalam soal ini. Biar kita setuju dengan soal itu. Baik, Abang Mat, kita bagi peluang untuk Abang Mat memberikan sedikit panduan pada hemat dan pengamatan Abang Mat yang lama dalam politik ni, dengan pertarungan yang kita tengok agak sengit pada kali ini antara perlawanan 1 lawan 1 di antara PHBN dan juga Perikatan Nasional ni. Apakah PHBN mampu menyekat kemarahan Perikatan Nasional di kerusi-kerusi melebel di kawasan-kawasan dominan Melayu? Saya berkeyakinan
peranan utama di antara yang tonggak Melayu lah masih berada pada UMNO. Jadi kalau kita lihat, kalau ahli-ahli UMNO mau bersetuju dengan kerajaan perpaduan, dah setuju dah pun, tapi nak melamatkan kerajaan ini, kita harap mereka bekerjasama sama kita lah untuk mengundi calon-calon daripada kerajaan perpaduan ini. Sebab kalau kita lihat campur undi BN, UMNO, campur dengan undi Pakatan Harapan, banyak tempat kita boleh menang. Islam terancam tadi saya telah jawablah. Saya ambil contoh banyak dalam ceramah saya tentang Datuk Rahim Bali. Aziz Rahim. Dia ni segi bantuan pada orang kampung ni, kami tak boleh lawan dia lah pada dulu. Beras, minyak, dapur, semua ni dia bantu pakai kontena. Banjir lumpur, dia macam tak balik, berkhemah di situ bantu orang kampung. Tapi Islam terancam ni, orang kampung pergi jumpa dia, kami terima kasih Datuk bantu kami, tu kerja sebagai ahli parlimen, tapi kami tak dapat undi Datuk kerana Islam terancam. Ya, itu nak segi rajin. Datuk Mahfud ni kira rajin lah. Yang dia kerap sekali, apa ni, roti canai janda. Lagi dikerapi lah. Artinya dia seorang yang rajin. Boleh kalah 31,000. Ini saya sebut tadi soal Islam terancam itu yang dimainkan. Sekarang dah berlalu 8 bulan, orang nampak dah saya kata tadi. Jadi perubahan orang Melayu pada pilihan raya ini, saya yakin daripada sama ada Melayu Amanah, Melayu Keadilan, Melayu UMNO, boleh memberi keyakinan bahawa 3R ini terpelihara di bawah kerajaan perpaduan, iaitu soal bangsa, soal agama dan soal kedudukan Raja Melayu. Saya yakin sebahagian besarnya orang Melayu akan kembali mengundi kita pilihan akan datang. Yang walaupun itu kita tak upayalah. Kalau pemimpin kita, Tok Guru, dia kata, misalnya tengah panas, sekarang hujan, mereka akan kata, kita kena kata hujan sebab Tok Guru nampak, kita tak nampak. Kalau yang peringkat itu kita tak boleh ubah lah. Tapi banyak lagi penyokong-penyokong mereka itu akan berubah kali ini. Saya berkeyakinan, insyaAllah kita akan mencapai keputusan yang baik pada pilihan raya 12 hari bulan Ogos nanti. Baik, Datuk, pandangan macam mana? Kita tengok 6 negeri ni, ada 3 negeri yang sudah pun bersama dengan kerajaan perpaduan, ada 3 lagi negeri yang tidak bersama kerajaan perpaduan, iaitu kerajaan PN lah yang ada sekarang ni. Yang PN tu nak menguasai 3 negeri yang kerajaan perpaduan, dia kata dia nak membuat perubahan. Macam Abang Mat kata tadi, Kelantan nak mengkelantankan Selangor. Ini kena ingat ni, mereka nak mengkelantankan Selangor. Mama ayam merah kami tak mau. Itu kita dengar orang Kelantan. Ini bukan maksud saya menghina orang Kelantan. Saya katakan bahawa standard mereka tentang soal pentadbiran, tentang soal kenegerian, tentang soal pembangunan, standard mereka ialah standard Kelantan nak mengkelantankan Selangor, nak mengkelantankan Pulau Pinang, nak mengkelantankan Negeri Sembilan. Ini mesti orang tengok. Sepatutnya dia orang cakap bagaimana menselangorkan Kelantan, menselangorkan Kedah, menselangorkan Terengganu. Kalaulah Kelantan tu bagus, sepatutnya orang Selangor pergi kerja, cari kerja di Kelantan, di Terengganu. Tapi apa yang berlaku sekarang, orang Terengganu, orang Kelantan datang cari kerja di sini. Ini kita bercakap orang muda. Saya sebut tadi, pekerjaan, kemakmuran, kesenangan, itu adalah merupakan keseimbangan yang kena tengok sini. Orang kata nak cari teh tarik tak manis, ya? Bukan teh tarik kurang manis, pergi ke Kelantan, sebab teh tarik turun tak ada gula, misalnya. Ini orang kata realiti yang berlaku sekarang ini yang perlu
orang melihat rakyat kena timbangkan sekarang. Baiklah kita katakan, kalau kita bercakap tentang kemajuan, kalau kita cakap tentang perubahan, biarlah kita bercakap bagaimana menselangorkan Kelantan, Terengganu ataupun Kedah, bukannya mengkelantankan negeri-negeri ini. Kalau boleh, kita nak perubahan ini berlaku. Dan insya-Allah kami di Terengganu, kami di rakan-rakan di Kelantan sudah melihat bahawa angin perubahan itu sudah berlaku. Angin perubahan ni kalau nak berlaku sekejap saja. Sekarang ni bukan soal orang parti mana, sekali nak berubah dan perubahan ni insya-Allah akan berlaku dalam masa yang terdekat. Terima kasih. Baik, Ketua Jat, terima kasih kepada kedua-dua panelis kita. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang kita bincangkan tadi, pilihan raya ini bukan soal nak memberi jawatan kepada mana-mana ahli politik. Ini bukan soal syurga atau neraka, tak undi sesuatu parti maka kita tak boleh nak masuk syurga, terlepas peluang. Ini bukan soal itu. Ini soal mentadbir dan mengurus rakyat dan menguruskan negara. Dan kita dah bincang pada sesi yang lepas dengan YB Puan Fadlina dan juga Datuk Seri Azalina. Politik ini, siasat ini adalah ijtihad. Dia bukan akidah, dia bukan apa. Jadi jangan dimomok-momokkan rakyat mengaitkan agama dengan siasah dan tidak mengikuti satu parti yang kononnya dikatakan memperjuangkan Islam, maka Islam kita, keimanan kita terbatal. Inilah yang diulang-diulang kepada orang-orang yang ada di kampung sehingga kan mereka tak nampak. Tetapi bila besok kalau tak ada air, bila infrastruktur yang ketinggalan berbanding dengan negeri lain, mereka akan minta benda yang sama. Mereka nak air bersih. Kenapa Kelantan dia anak tirikan, kenapa Terengganu dia anak tirikan. Jadi persoalan ini akan diungkit, ditanya apabila selepas pilihan raya. Semasa pilihan raya hanya satu naratif je. Islam Melayu terancam, Islam Melayu terancam, jadi kena sokong Perikatan Nasional. Jadi jangan terperangkap dengan naratif yang begitu sempit, dan pada saya kita harus berfikir secara rasional. Buktinya dah ada. Tak ada bezanya Islam di Kelantan tu dia rasa dia lebih Islam daripada orang Islam di Selangor. Tak ada bukti. Itu soal kita, antara warak tak warak, Islam kita ni hebat tak hebat, antara kita dengan Allah Ta'ala, bergantung kepada amalan kita masing-masing. Jadi jangan diperdayakan orang kampung. Dan ini masalah anak-anak yang bekerja di luar negeri Kelantan Terengganu, khususnya yang berada di Lembah Kelang. Di sini anda semua inginkan air bersih, infrastruktur yang baik, perkhidmatan yang baik, pelayanan yang baik, tapi bila balik ke kampung hasut supaya terimalah sama ada nak pembangunan atau nak Islam. Jadi kita pun dah ulas dengan Wan Mausin, boleh tengok balik potongan-potongan yang kita buat, kita dah jawab banyak perkara. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan dapat membuat pilihan yang bijak, dan kita ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti siaran kita. Selamat berhujung minggu. Pada hujung minggu ini, besok malam kita berada di Gua Cempedak, Jelajah Madani Negeri Kedah, dan pada hari Ahad kita akan berada di Pulau Pinang, Jelajah Madani Pulau Pinang. Jadi mereka yang berkesempatan, ayuh sama-sama kita melihat satu gelombang Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Saya suka tengok perpaduan ni hari ni, walaupun Abang Mat pernah sumbat di dalam penjara Kemuting oleh kerajaan Barisan Nasional dulu. Tapi saya harap Abang Mat Ramadi jadi kita harap macam Abang Mat kata, jangan dikenanglah barang yang lepas tu. InsyaAllah sekarang ni kita mampu duduk bersama, dan tanggungjawab kita adalah untuk terus mengemudi dan memajukan, membawa agenda rakyat. Mudah-mudahan lebih banyak masalah rakyat akan dapat kita selesaikan. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Terima kasih.